Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya muliakan seluruh jawatan kuasa dan pihak pengurusan Masjid Habib Hassan Al-Attas Johor Bahru, para jemaah, tuan-tuan sedang hadirin hadirat, muslimin muslimat sedang pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya sama-sama kita rafakan syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla pada hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan, Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari, dan hari yang dituntut untuk kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan barakah Jumaat ini, doa kita semua, harapan kita, impian kita, pertama sekali untuk jadi hamba yang diredai Allah. Yang kedua, impian kita untuk jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bakal mendapat syafaat baginda di hari kiamat. Yang ketiga, seorang manusia yang mengharapkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kesemua impian dan doa kita ini Allah akan makbulkan, mengambil barakah hari Jumaat Sayyidul Ayyam ini, dan semoga apa yang kita hasratkan segala yang baik itu moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Sedang mendengar rahmat Allah sekalian, insyaAllah pada pagi ini kita akan sambung lagi perbahasan kita daripada Tadabbur Suratul Kahfi. Tadabbur, satu surah yang mengandungi 110 ayat, surah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam Al-Quran bilangan yang ke-18, surah yang banyak berikan motivasi dakwah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pasti surah yang sama ini juga banyak berikan motivasi kepada kita semua. Dan surah ini seperti mana yang telah sama-sama kita maklum, Allah datangkan dalam bentuk cerita, bermula daripada pemuda dalam gua sampailah kisah yang akan kita bicarakan hari ini tentang seorang raja yang beriman dan adil, dikenali sebagai Dzulqarnain. Allah puji kerana imannya, puji kerana adilnya. Jadi bermula cerita surah Al-Kahfi dengan kisah pemuda, ditutup dengan kisah seorang raja yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesemua intipati dalam surah Al-Kahfi ini benar-benar berikan manfaat bagi kita, bukan sekadar kita nak baca, bukan sekadar kita lihat terjemahan, bahkan kita pergi lebih dalam lagi, explore dengan lebih mendalam apa yang boleh kita dapati berkat daripada disiplin ilmu yang dipanggil tadabbur. Tadabbur berasal daripada perkataan bahasa Arab tadabbara. Tadabbara ni maknanya kita bukan sekadar tengok surface saja, bukan sekadar tengok huruf-hurufnya saja, tapi di sebalik ayat, di sebalik susunan ayat, cerita dan seumpamanya itu. Jadi dengan berkat tadabbur Al-Quran, insyaAllah kita boleh keluarkan intipati daripada manfaat yang telah ditulis oleh para ulama, ratusan bahkan ribuan tahun dahulu mereka telah keluarkan ilmu-ilmu yang sangat berharga ini untuk kita semua. Baik, sedang pendengar sekalian, pagi ini kita sambung ayat yang ke-85, 86 dan seterusnya. Tema kita hari ini ialah tentang perjalanan Dzulqarnain. Sebelum ini, kalau kuliah yang lepas, kita telah bincangkan tentang kenapa Allah tutup surah Al-Kahfi dengan Dzulqarnain, apa hikmah kisah Dzulqarnain datang selepas kisah Nabi Musa, Nabi Khidir. Ayat itu nanti tuan-tuan boleh rujuk semula pada page Masjid Habib Hassan Al-Attas ini pada kuliah yang lepas, dan daripada situ dia akan intronya, mukadimahnya untuk kita faham. Oh, patutlah kisah Dzulqarnain ini datang selepas kisah pengembaraan Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalatu wassalam. Hadirin sekalian, nampaknya bicara Al-Quran yang dikenali dengan nama mukjizat ini, mukjizat Al-Quran ini,
cerita yang terdapat dalam surah Al-Kahfi ini banyak cerita tentang pengembaraan yang bakal kita kongsikan nanti. Bagaimana pengembaraan Zulkarnain ini bermula daripada sebelah barat, di sebelah barat, kemudian pergi ke sebelah timur, barat, kemudian ke timur, kemudian pergi ke satu tempat lagi belah utara ataupun di pergunungan. Bermula di bahagian barat, kemudian ke bahagian timur, kemudian ke bahagian utara ataupun arah pergunungan. Jadi 3 lokasi, 3 lokasi perjalanan ataupun pengembaraan Zulkarnain yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua itu bersebab, ataupun lebih mudah lagi ada sebab. Seperti mana kita ambil pada kisah-kisah yang lepas, kenapa pengembaraan Nabi Musa bersama dengan Nabi Khidir takdirnya ada 3 checkpoint berbeza. Itu pun bersebab. Maka dalam kisah Zulkarnain, Allah Subhanahu Wa Taala juga menyatakan daripada 3 cerita ini kita dapat lihat, nampaknya tema surah Al-Kahfi ini banyak tentang pengembaraan, tentang perjalanan. Dan setiap perjalanan ataupun pengembaraan itu di hujungnya matlamatnya kita akan jumpa tanda-tanda kebesaran Allah. Pemuda berjalan, larikan diri dalam gua, tanda-tanda kebesaran Allah. Takdirnya tidur 309 tahun. Pengembaraan Nabi Musa, Nabi Khidir untuk mencari ilmu, akhirnya jumpa macam-macam perkara ajaib, tanda-tanda kebesaran Allah dan seumpamanya. Begitu juga dengan pengembaraan Zulkarnain, mereka juga akhirnya jumpa dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Menariknya hadirin sekalian, surah Al-Kahfi ini diapit oleh surah yang sebelumnya, surah Al-Isra, dan selepasnya surah Maryam. Kedua-dua surah yang berada sebelum dan selepas surah Al-Kahfi juga cerita tentang pengembaraan. Al-Isra, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan akhirnya untuk memperlihatkan, kata Allah, linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan, kami nak menunjukkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Allah beritahu begitu dalam misi pengembaraan Rasulullah SAW. Jadi sampai surah Al-Kahfi berjalan lagi, pemuda berjalan, Zulkarnain berjalan, Nabi Musa berjalan, kisah Maryam sambung surah yang berikutnya. Habis surah Al-Kahfi kita dihidangkan dengan surah satu-satunya nama wanita dalam Al-Quran. Pun sama juga, macam mana pengembaraan Sayyidatina Maryam nak lari, nak keluar daripada masyarakat yang ada di sekeliling waktu itu, yang tohmah, fitnah Sayyidatina Maryam dan seumpamanya. Akhirnya Allah tunjukkan kepada Sayyidatina Maryam tanda-tanda kebesaran Allah, macam mana bayi yang masih kecil boleh bercakap dan seumpamanya. Jadi niat kita ni dalam hidup kita sekarang ni pun sama juga. Hidup kita sebagai seorang pengembara, selagi mana kita dapat jaga niat kita dengan betul, jaga iman kita dengan baik, insya-Allah di hujung perjalanan kita ini pasti Allah akan tunjukkan tanda-tanda kebesarannya, dan akhirnya kita akan jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang kekal syukur, dibangkitkan kita di hari kiamat juga dalam keadaan yang syukur, masuk dalam syurga pun seperti mana disebut oleh Allah, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Allah sebut dalam Al-Quran ucapan ataupun doa orang yang masuk syurga, sejurus masuk syurga, terus sebut wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lihat dalam kisah yang terdapat dalam surah Al-Kahfi. Kita baca dulu sebagai muqaddimah ayat 85, ayat 86 pada pagi ini. Al-Quran muka surat 303. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'atba'a sababa hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'ah wa wajada 'indaha qauma qulna ya dzal qarnaini imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Sadaqallahul azim. Ayat 85 86 surah Al-Kahfi. Lalu kata Allah, dia, yakni Zulkarnain, menurut jalan yang menyampaikan maksudnya.
sehingga apabila dia sampai ke satu kawasan tempat matahari terbenam, dia mendapatinya terbenam di sebuah mata air yang hitam berlumpur, dan ia dapati sisinya dekat situ ada satu kaum yang kufur ingkar. Kami berfirman dengan mengilhamkan kepadanya, wahai Zulkarnain, pilih sama ada engkau hendak menyeksa mereka atau engkau bertindak secara baik terhadap mereka. Baik, hadirin sekalian, ayat ataupun penggambaraan Zulkarnain ini Allah Subhanahu wa taala ada ulang beberapa kali ayat fa'atba'a sababa. Fa'atba'a sababa. Lalu dia menurut jalan yang menyampaikan maksudnya. Apa maksud fa'atba'a sababa? Zulkarnain seorang raja yang bertindak ataupun melakukan sesuatu, ada perancangannya, ada dia punya tujuannya, ada dia punya persiapan yang terbaik. Sudah tentu latar belakang seperti mana yang disebut oleh Dr. Ali As-Salabi ataupun almarhum Profesor Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Raja ni bila kalau keluar, kalau berjalan, pasti bukan dia seorang, pasti ada tentera dia, ada pengikutnya. Dan misi pengembaraan Zulkarnain ini temanya satu, iaitu berdakwah. Dan berdakwah ni pula ke tempat yang berbeza. Kita dah cerita tadi, mula-mula ke bahagian barat, kemudian ke bahagian timur, kemudian nanti pergi ke puncak gunung dan seumpamanya. Sudah pasti lokasi berbeza, tujuan berbeza, destinasi berbeza, persiapan pun berbeza. Macam kita hari ni contoh, secara fizikal ni lah, kalau orang nak jalan, nak travel kan, pergi ke negara musim panas, takdirnya kita pergi tempat itu, dah beli tiket dan seumpamanya musim panas. Kita dah tentu dengan bekalan kita, pakaian macam mana, keperluan-keperluan untuk musafir dekat satu negara yang musim panas, ada persiapan dia. Begitu juga kalau contoh mengembara pergi tempat yang sejuk, kan, mungkin bajunya, kelengkapan peralatan yang lain, mungkin ada ubat dan sebagainya lah, sesuai dengan tempat yang kita nak pergi tu. Yang Allah sebut fa'atba'a sababa. Zulkarnain telah mengambil berat atas segala keperluan yang perlu pada waktu itu nak menyelesaikan misinya. Pergi kat mana ni? Pergi negara tempat matahari terbenam, ataupun dipanggil Maghrib Asy-Syamsi, tempat matahari terbenam. Baik, sebelum daripada ni tuan-tuan sekalian, dalam tafsir disebut begini. Dalam tafsir, setiap perjalanan yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan, sama ada perjalanan baginda Nabi SAW, cerita Isra dari Mekah pergi ke Masjid Al-Aqsa dan seumpamanya. Begitu juga tentang Zulkarnain, penggambaran Zulkarnain, barat, timur, naik atas gunung. Kemudian penggambaraan Sayyidatina Maryam, ke surah yang berikut. Allah nak ceritakan sehebat mana pun manusia ini, hatta akan Rasul sekalipun, pasti akan ada hadnya. Ada had maksudnya macam mana? Ujungnya pergerakan itu, perjalanan itu pasti akan mendapat pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana perjalanan Nabi daripada Mekah ke Masjid Al-Aqsa, yang biasa orang ambil masa sampai 3 bulan perjalanan, sebulan perjalanan, tiba-tiba pada waktu itu Nabi hanya pergi tak sampai sebahagian malam je pada waktu itu. Bukan sekadar pergi Palestin saja, naik ke langit turun balik dan seumpamanya. Kemampuan ataupun kudrat kita terhad, di sana ada tanda-tanda kebesaran Allah, bantuan daripada Allah. Kisah Zulkarnain begitu juga. Kisah Zulkarnain yang akan kita ceritakan ini, walaupun dia seorang raja, ada tentera yang sangat hebat, keperluan yang telah diatur, disusun, dirancang itu semuanya sempurna, tapi Allah nak ceritakan, wahai Zulkarnain, kemampuan kamu, kekuasaan kamu pasti ada batasnya. Kerana itu banyak yang Zulkarnain buat dalam siri ayat-ayat yang berikut akan kita bincangkan nanti. Namun bila jumpa ataupun berhadapan dengan satu makhluk yang bernama Ya'juj dan Ma'juj, Ya'juj dan Ma'juj, Allah Subhanahu wa taala tak suruh serang makhluk ini, tapi Allah perintahkan ada satu perintah yang lain. Yang lain boleh serang, boleh perang, tapi makhluk yang bernama Ya'juj dan Ma'juj nanti dulu wahai Zulkarnain, kena kaji dulu. Sebab itu makhluk ini Allah cerita dalam 2 surah saja. Pengambaran kisah Ya'juj Ma'juj sama ada dalam surah Al-Kahfi
ataupun satu lagi dalam surah Al-Anbiya. Dan ini pun ada diceritakan oleh baginda Nabi SAW. Salah satu daripada tanda-tanda hampirnya kiamat, akan muncul makhluk bernama Ya'juj dan Ma'juj. Apa cirinya? Mufsiduna fil ard. Ya'juj Ma'juj ini Gog and Magog dalam bahasa Inggeris kan. Inilah makhluk yang banyak melakukan kerosakan di muka bumi. So, nak poin dalam ayat yang saya sampaikan ini, apa pun yang dilakukan oleh Zulkarnain, di belakangnya itu bantuan daripada Allah. Baik, ada sekian dalam kisah tentang Zulkarnain ini, banyak yang Allah Subhanahu Wa Taala silentkan. Seperti mana saya ambil pada kuliah kita yang lepas, Allah silentkan lokasi sebenarnya dekat mana ni, kan? Lokasi bergerak daripada negara mana ke negara mana, wallahu alam. Kemudian watak Zulkarnain ini pun macam-macam pandangan. Tuan-tuan boleh jumpa macam-macam buku di pasaran. Alexander the Great ialah Zulkarnain. Ada yang kata Alexander the Great bukan Zulkarnain. Pun ada juga pengikut-pengikut mazhab ini. Tapi dalam kitab yang disusun oleh Abul Kalam Az-Zad, yang disusun balik ataupun diuraikan balik oleh seorang ulama tafsir dari Jordan, namanya Dr. Salah Al-Khalidi, lebih kepada menyatakan Zulkarnain ini seorang raja yang dipanggil Cyrus. Hari ini pun ada buku dia, Cyrus the Great, yang memenuhi ciri-ciri yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Persoalan yang mungkin kita fikir macam ni, kenapa Allah tak sebut aja nama dia? Lokasi dekat mana, siapa orang yang sebut aja lah. Tuan-tuan sekalian, di sinilah kita nampak luasnya ilmu Al-Quran. Dengan adanya hal-hal seperti inilah muncul ataupun lahirnya scholar ataupun sarjana-sarjana yang mengkaji tentang sejarah, yang mengkaji tentang tamadun. Jadi ilmu itu hidup. Ilmu itu hidup. Jadi macam-macam kajian. Tapi inilah kita lihat latar belakang kisah seorang raja yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Dan menariknya lagi, dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu Wa Taala mulakan cerita dengan pemuda. Dan kisah pemuda itu bermula dengan doa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ayat yang ke-10 surah Al-Kahfi. Bermula dengan kisah pemuda, dan kisah pemuda itu bermula dengan doa. Tapi dalam penutupnya pula, surah Al-Kahfi ini kisah Zulkarnain dan ditutup dengan doa. Mula kisah pemuda bermula dengan doa. Zulkarnain datang kisah akhir, penutupnya doa. Kita dah bincangkan sebelum ini, apa beza dia? Kalau dalam kisah pemuda, doa itu dibaca kerana meminta, mengharap sesuatu yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala doa yang kita jumpa dalam kisah Zulkarnain, penutup kisah surah Al-Kahfi ini, doa itu dipohon kerana tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita ulang balik tadi tuan-tuan sekalian, checkpoint 1, checkpoint 2 dan 3. Kenapa agaknya sampai 3 hentian yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran? Kenapa ada 3 checkpoint? Sekali lagi kita rujuk dalam kitab Dr. Ali As-Sallabi, tajuk dia Fiqhun Nasr wa Tamkin. Dia kata nampaknya pendedahan Al-Quran tentang pengembaraan Zulkarnain, Allah nak beritahu istana mewah nampaknya bukan tujuan Zulkarnain jadi raja. Istana mewah yang dimiliki itu bukan tujuan dia jadi raja. Dunia bukan tempat berehat baginya. Tapi dunia ni misi untuk nak menyelesaikan dakwah daripada satu lokasi ke satu lokasi, satu kaum ke satu kaum, seperti mana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, untuk menyatakan motivasi kepada baginda Nabi SAW dalam penghujung surah Alam Nashrah. Hujungnya apa? Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila telah selesai kamu melakukan satu tugas, kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka kamu pindah kepada tugas yang berikut, wahai Muhammad, dan hanya kepada Allah kamu serahkan segala urusan. Lepas satu perkara selesai, ada lagi. Yang cerita dakwah Nabi ini tak berakhir.
Sebab itu daripada kisah Zulkarnain ini, kalau direlatekan pula dengan cerita ataupun kisah baginda Nabi SAW, begitulah. Daripada dakwah di Mekah sampailah berdakwah di Madinah, berapa banyak latar belakang sejarah kaum bangsa yang dihadapi baginda Nabi SAW. Lepas dakwah jumpa raja, jumpa dengan badui, lepas badui jumpa dengan kanak-kanak, lepas kanak-kanak jumpa pembesar, lepas pembesar jumpa orang badui. Kita tengok siri dakwah itu berterusan. Kenapa? Hikmah dan pengajaran daripada kisah Zulkarnain yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia ini bukan tempat berehat. Kita semua ni mengharapkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harapkan apa daripada Allah? Sibuk mana pun kita dekat dunia ini, ya Allah rezekikan kami, mudah-mudahan dalam kubur nanti kami berehat. Dalam kubur nanti kami akan berehat. Kerana itu kalau kita lihat kan, setelah mana banyak pergerakan yang berlaku ni, kita tengok pada antara ayat-ayat yang terakhir surah Al-Kahfi ni, Allah Subhanahu Wa Taala apa menyatakan ayat 108. Orang masuk syurga ni macam mana? Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Allah nyatakan mereka yang dalam syurga ni kekal kat dalam dia dan tak perlu lagi, dan mereka tak ingin lagi berpindah daripada ni. Tak ada cerita pindah-pindah lagi dah. Itu penutup rumusan yang kita akan bincangkan nanti. Nak cerita kisah Nabi Musa, Nabi Khidir pindah daripada satu session ke satu session. Kisah pemuda itu juga, daripada dia hidup dengan masyarakat dekat luar, berhijrah masuk dalam gua. Pengambaran Zulkarnain ke barat, ke timur, naik ke atas gunung dan seumpamanya. Kenapa kena bergerak? Dan menariknya pula, kalau tuan-tuan detail lagi dalam Al-Quran, dalam pengambaraan Nabi Musa, Nabi Khidir, Allah gunakan perkataan fantalaqa, mereka terus bergerak. Kemudian dalam kisah Zulkarnain, Allah ulang perkataan fa'atba'a sababa, maka terus dia buat persiapan. Kerana apa? Kerana pergerakan yang kita buat dekat dunia ini, daripada remaja, kita kecil sekolah rendah, sekolah menengah, masuk universiti, kemudian bekerja. Lepas bekerja pindah sana sini sampai pencen pula. Lepas pencen pun ada kerja lagi pula. Kenapa macam tu? Itulah kita dalam hidup kat dunia ni. Nak berehat nanti kat mana? Kekal satu tempat, syurga je. La yabghuna anha hiwala. Sila perhatikan dia punya kesan ayat 108. Kamu dah sibuk dekat dunia ni, esok di hari akhirat kamu tak teringin pun nak cari tempat lain. Tak ada lagi pula orang dalam syurga, wahai Tuhan pindahkan kami. Tak ada dalam hadis kita macam begitu. Jadi kenapa? Sebab mereka telah puas buat sesuatu dekat dunia ini, daripada satu tugas ke satu tugas yang lain, dan semuanya itu mendapat redha dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu dalam syurga, yang tak perlu yang tak perlu bergerak lagi ke mana-mana, masing-masing terus mendapat keberkatan dan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kalau kita lihat pergerakan Zulkarnain ini yang Allah sebut fa'atba'a sababa, ayat 85 tadi, nak pergi ke tempat matahari terbenam. Bila sunnatullah itu kan, sunnatullah nak pergi tempat yang jauh dengan kelengkapan dan seumpamanya, mungkin ada tentera, mungkin ada kuda yang perlu dibawa, mungkin ada senjata, keperluan makan minum, lokasi nak tujunya di mana. Jadi ini semua yang terkandung dalam tafsiran fa'atba'a sababa. Hidup kita, hadirin sekalian, memang kena ada buat sesuatu untuk nak selesaikan masalah. Sakit, ikhtiar kita apa? Cari ubat. Ikhtiar, doa tu dah, tawakal tu dah tentulah. Ikhtiar kita apa? Orang yang nak dapat ilmu, ikhtiar dia belajar, beli buku, cari guru, penuntut ilmu. Itu dia punya fa'atba'a sababa. Orang yang nak pergi perang, nak capai kemenangan, kita lihat sejarah baginda Nabi SAW. Sungguh pun Nabi ni seorang hamba Allah yang terbaik, insan teragung, dan pasti akan dapat bantuan daripada Allah. Tapi setiap kali peperangan, macam mana Nabi buat persiapan yang terbaik, baju besinya, kelengkapan perangnya, strateginya, lokasi mana nak diambil. Ini semua boleh fa'atba'a sababa. Ini maksud fa'atba'a sababa. Ayo sama-sama kita mengambil asbab di atas segala apa yang kita lakukan ini, yang akhirnya mudah-mudahan Allah akan letakkan kejayaan. Okey, baik. Ayat 86, tuan-tuan sekalian, bila Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang bagaimana
Zulkarnain menuju ke tempat matahari terbenam. Tempat matahari terbenam. Menariknya surah Al-Kahfi ini, Allah mulakan kisah pemuda, ada mention tentang matahari. Ada tentang matahari. Dekat mana ceritanya? Pemuda-pemuda ini masuk dalam gua. Ketika matahari terbit, cahaya tak masuk dekat mulut gua ni. Ketika matahari terbenam pun, cahaya matahari tak masuk. Maknanya mulut gua ataupun pintu gua ni terpelihara daripada cahaya matahari secara langsung. Penutup kisah Al-Kahfi, surah tentang Zulkarnain ini, Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang matahari juga. Tempat yang dia pergi ini mula-mula tempat kawasan negara matahari terbenam. Kemudian pergi tempat matahari terbit. Kenapa perjalanan Zulkarnain dikaitkan dengan pergerakan matahari? Dan kenapa pula bermula daripada bahagian barat? Allah Subhanahu Wa Taala aturkan begitu, semua dengan sebab, semua dengan mukjizat yang sangat besar. Tuan-tuan sekalian, apabila didapati kawasan yang negara yang dia pergi ni tadi, Maghrib Asy-Syamsi. Ini kawasan-kawasan, kalau kita baca pula dalam sejarahnya, tadi kita sebut Cyrus the Great. Zulkarnain ini Cyrus the Great, perintah selama 30 tahun, dan dialah raja yang menguasai dua empire. Zulkarnain ini makna dia apa? Dua tanduk. Bukan maksud tanduk yang ada kat kepala dia, tapi Zulkarnain orang yang memiliki kerajaan ataupun dua empire. Tapi lebih tepat lagi, kerajaan Media, kerajaan Lydia. Adalah disebut dalam sejarahnya tu. Kemudian bila Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan, bila tempat yang Zulkarnain pergi ni, wa wajada indaha qauma. Al-Quran telah detailkan orangnya dekat situ macam mana. Takdirnya tempat yang Zulkarnain pergi, lokasi pertama ini, ayat 86, didapati dekat situ satu kaum yang kufur ingkar. Negara maju, tempat yang maju, tapi malangnya manusia dekat situ tak beriman. Wa wajada indaha qauma, didapati satu kaum yang kufur ingkar. Kufur ingkar ni, Zulkarnain datang dengan satu misi untuk nak islah ataupun nak betulkan apa sebenarnya berlaku di sini ni. Lalu Zulkarnain sebut dengan tegas, nada yang tegas, qulna ya Dzulqarnaini imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Lalu ketika itu arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Zulkarnain, kamu jumpa dengan orang yang kufur ingkar ini, kamu pilih antara dua. Sama ada engkau nak seksa mereka atau engkau nak bertindak secara baik terhadap mereka. Jadi tak disebutkan apa kekufuran yang berlaku, keingkarannya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah nyatakan, wahai Zulkarnain, kamu ada dua pilihan. Di depan kamu ini ada dua pilihan. Sama ada kamu nak seksa mereka ni, atau kamu nak bertindak secara baik terhadap mereka. Jadi ini satu arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebenarnya tuan-tuan sekalian, kata ulama tafsir, kaum yang dimaksudkan ini, yang diceritakan oleh Allah di lokasi pertama ini, mereka telah melampaui batas. Mungkin telah mengambil hak orang lain. Sepatutnya kawasan itu kawasan yang telah digazetkan untuk Zulkarnain, tapi mereka ceroboh dan seumpamanya, ada yang disebutkan macam itu. Jadi tindakan tegas yang Zulkarnain nyatakan pada mereka, kamu kena dengar cakap aku ni, sama ada kalau kamu buat, sama ada kalau kamu ikut cakap aku ni, kamu akan selamat, tapi jaga baik-baik, kamu akan diazab sekiranya kamu ingkar. Pilih antara dua. Tuan-tuan sekalian, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam ayat 86 ini, Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan Zulkarnain mengambil iktibar, mengambil jalan menghukum untuk mendidik. Menghukum untuk mendidik. Ayat 86 tu kan, ayat 86 kan firman Allah tadi, wahai Zulkarnain, pilih sama ada engkau nak nyeksa mereka atau nak bertindak baik terhadap mereka. Perkataan yang kita jumpa dekat situ husna. Husna ni setengah tafsir sebut syurga. Kalau kamu baik, Allah beri ganjaran syurga. Macam kita baca awal-awal surah Kahfi itu kan,
Allah sebut ajran hasana. Ajran hasana, orang buat baik ni mereka akan dapat ganjaran yang baik. Ajran hasana, ganjaran baik ni apa? Syurga. Maka begitulah ketegasan Zulkarnain mendidik rakyat, ayat 86 ni, untuk cintakan akhirat. Didik rakyat untuk cintakan akhirat. Kamu kena cari keredaan Allah. Ujungnya dalam hidup ni mudah-mudahan kamu jadi hamba yang bersyukur. Sebab itu kita belajar sejarah kan. Tengok macam mana sedikit latar belakang Empire Osmania, kerajaan Osmania Turki yang akhirnya tumbang 1923 kan. Setiap kali kita baca sejarah kerajaan Osmania ni, bila keluar daripada Turki, mereka nak meneruskan misi dakwah. Negara pertama dia pergi Bosnia. Negara pertama dia pergi Bosnia. Bila sampai kat situ, kerajaan Islam yang dipimpin oleh kerajaan Osmania Turki ni dah masuk negara ni. Sebelum pergi ke tempat yang lain, mereka akan tinggalkan para ulama. Ulama ditinggalkan dekat situ. Untuk apa? Mendidik masyarakat. Bukan sekadar masuk negara, harta-harta diambil dan seumpamanya kemudian tinggalkan begitu, tidak. Mereka pergi satu tempat, satu negara, tinggalkan ulama, supaya akhirnya proses pendidikan itu berjalan dengan berterusan. Dan tindakan yang dilakukan oleh Zulkarnain ini, ayat 86 dan ayat yang seterusnya, menepati dengan ayat Allah. Kalau kita baca dalam surah Al-Kahfi ni, dia ada satu perkataan di tengah-tengah. Perkataan kat tengah-tengah apa? Wal yatalattaf. Dulu kalau zaman kita kecil-kecil kan, baca Quran Majid, perkataan wal yatalattaf itu warna merah. Dimerahkan. Kita tengok, oh ni warna merah, kenapa ni? Ini perkataan yang tengah-tengah dalam Quran. Wal yatalattaf makna dia apa? Berlemah lembutlah kamu, santunilah dengan lembut, mudahkan urusan orang. Dan perkataan wal yatalattaf itu telah digunakan sebaiknya oleh Zulkarnain dalam mendidik rakyat supaya akhirnya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak garang, nampak tegas, tapi prinsip yang dibawa oleh raja yang adil ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tengok macam mana baginda Nabi SAW. Nabi orang yang sangat tegas, sangat jaga prinsip, terutama hal-hal berkaitan dengan akidah. Tapi tindakan Nabi sangat-sangat lembut bila menyantuni orang-orang kafir. Prinsip dan juga dasar takkan ada siapa boleh langgar. Nabi takkan mudah-mudah nak kompromi tentang dasar. Tapi bila berkaitan dengan cara mendidik, cara membimbing orang-orang yang baru nak kenal Islam pada waktu itu, nampak ciri-ciri wal yatalattaf, lembutnya Nabi itu, Masya Allah, sangat-sangat luar biasa. Sebab itu dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Sunan Tirmizi, itu dikumpulkan Imam Tirmizi, bukan Sunan, Imam Tirmizi nyatakan dalam Syama'il Muhammadiyah, kalau lah diceritakan macam mana lembutnya Nabi SAW, semua sekali, tutur katanya, tindakannya, cara bercakap, cara menyantuni, nak jumpa dengan siapa pun manusia ini, benar-benar mencerminkan inilah seorang Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bagi sekian umat. Baik, tuan-tuan sekalian, apa yang dinyatakan dalam ayat 87 sambungannya, qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Dia berkata, adapun orang yang melakukan kezaliman, yang kufur, yang derhaka. Dicakap dengan siapa ni? Satu kaum dekat depan dia. Kaum ni dekat mana? Satu tempat yang berada di negara matahari terbenam, bahagian barat. Bila jumpa dengan kaum yang derhaka, yang kufur ini, kata dia, kami akan menyiksanya. Kami akan seksa kalau kufur macam ni. Kemudian dia akan dikembalikan kepada Tuhannya, lalu diazabkan dengan azab seksa yang seburuk-buruknya. Siapa yang zalim, kami akan seksa dia. Kamu tunggu apa yang aku akan buat. Tapi tuan-tuan sekalian, ayat 87 ni, Zulkarnain bukan bagi peluang tu sekejap je. Aku tengok ni depan mata aku ni, siapa yang zalim, aku akan azab. Tapi Allah detailkan perkataan dia dengan menggunakan kalimah fasaufa. Fasaufa ni akan. Kita kalau apa dipanggil, bahasa Inggeris kan, I will. Saya akan, mungkin 1 minit lagi. I will mungkin 2-3 jam lagi. Tapi kalau satu lagi, saya akan buat mungkin tahun depan, saya akan buat ni mungkin 2 tahun lagi.
Bagi bahasa Arab dia ada dua. Kalau yang saya akan buat, saya akan esok, lusa ataupun dalam masa terdekat ni, satu huruf aja, sin. Kalla saya'lamun, contoh ada huruf sin. Huruf sin ni sa, akan, itu makna dia akan. Tapi kalau saufa makna dia akan, tapi jauh lagi. Apa maksud ayat ni? Aku bagi peluang yang sangat panjang. Betul aku akan azab kamu, aku akan siksa kamu, tapi peluang yang terhidang depan mata ni panjang. Kamu ada masa nak fikir balik, nak timbang balik tindakan-tindakan kamu ini. Tapi kalau kamu langgar juga, kamu derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nanti dekat dunia ni aku akan azab kamu, dan nanti hari akhirat esok kamu akan terima balasan yang seburuk-buruknya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Siapa yang beriman serta amal soleh, maka baginya balasan yang sebaik-baiknya. Kami akan perintahkan kepadanya perintah-perintah kami yang tidak memberati. Jadi ayat 88 ini macam mana pula Zulkarnain pergi dekat kawasan yang tempat matahari terbenam ini. Bila jumpa dengan kaum ni, kalau siapa di kalangan kamu beriman, siapa yang beriman dan beramal soleh, mereka ini pasti akan diberikan balasan yang baik. Tuan-tuan sekalian, dalam surah Al-Kahfi Allah ulang 7 kali. 7 kali apa? Iman yang digandingkan dengan amal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kana lahum ajran hasanah. Penghujungnya pun gitu juga. Jadi iman amal soleh, iman amal soleh. Dua perkataan ini kita akan jumpa 7 kali. Gandingan perkataan iman amal soleh ini 7 kali dalam surah Al-Kahfi. Penting nak lihat macam mana pentingnya kedudukan iman dan diterjemahkan dengan amal soleh, nak membuktikan kita ni benar-benar hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Jadi selesai checkpoint yang pertama. Checkpoint tempat negara sebelah barat, kaumnya kaum yang kufur ingkar. Allah ceritakan lokasi mana, orang ni macam mana. Baik, saya skipkan, mungkin ada perbahasan kan. Dalam buku sejarah dia ada sebut dekat negara mana ni, belah-belah utara Turki dan seumpamanya adalah dibahaskan. InsyaAllah tu diceritakan nanti pada slot yang lain. Kemudian selesai misi dakwah dekat bahagian barat ini, thumma atba'a sababa. Kemudian ayat 89 Allah nyatakan, kemudian dia berpatah balik menurut jalan yang lain, buat persiapan yang lain. Ayat 85 dah sebut, ayat 89 sebut lagi ayat yang sama, thumma atba'a sababa. Maka Zulkarnain pun buat persiapan, mengambil langkah-langkah perlu. Lokasi berbeza, keperluan yang berbeza, tujuan yang berbeza dan seumpamanya. Maka disitulah kita nampak cerdik dan bijaknya Cyrus the Great dalam menguruskan kerajaan dan empire-nya pada waktu itu, yang sukar ditandingi oleh mana-mana raja yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Baik, kemudian destinasi kedua, Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan, hatta idza balagha matli'ash syamsi wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Sadaqallahul azim. Ayat 90 Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan, sehingga apabila dia sampai di daerah matahari terbit. Sampai dekat daerah matahari terbit pula. Apa dia buat? Ia mendapatinya terbit kepada suatu kaum yang kami tidak menjadikan bagi mereka sebarang perlindungan daripadanya. Masya Allah. Pergi dekat satu negara, dan sudah tentu jauh. Matli'ash syamsi ini lokasinya lawan arah daripada tempat matahari terbit pergi ke tempat matahari matahari terbenam, pergi ke tempat matahari terbit. Dan ketika itu sekali lagi Allah ceritakan jumpa dengan kaum yang mana? Tatlu'u ala qaumin, jumpa satu kaum yang mana mereka ni kata Allah, kami mengetahui secara meliputi akan segala ada yang ada padanya, dan kaum itu kami tidak menjadikan bagi mereka sebarang perlindungan daripadanya. Kaum ini terdedah sama sekali. Baik, maksud ayat min duniha sitra, ayat 90 tu. Baik, kata Hamka, kaum yang Zulkarnain jumpa pada destinasi yang kedua ni,
tempat matahari terbit. Tempat matahari terbit. Satu, kaum ni kaum yang primitif. Ini kata Hamka, berbeza dengan yang sebelah barat tadi, yang kaya tapi ingkar, yang kufur ni. Tapi yang kedua ni kaumnya primitif, dan Allah ceritakan ada satu fakta, tak ada satu tempat pun yang boleh melindungi mereka daripada cahaya matahari. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, mereka ni langsung tidak berpakaian. Primitif, sesuai lah yang disebutkan dalam tafsir Hamka, yang primitif. Beza daripada tadi jumpa dengan satu kaum yang ada tamadun yang hebat, tapi malangnya dengan tamadun yang dimiliki itu kaumnya kufur. Tapi yang kedua ni jumpa dengan satu kaum yang primitif. Dalam primitif mereka ni hidup langsung, tak ada tamadun. Kadzalik, ayat yang ke-91, kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubra. Allah Subhanahu wa taala nyatakan perkataan kadzalik. Tuan-tuan sekalian, kadzalik ayat 91 nak terjemah apa kita baca? Demikianlah halnya. Demikianlah halnya. Kenapa Allah letakkan perkataan kadzalik? Macam tu jugalah, gitu maksudnya. Kadzalik, demikianlah, macam tu jugalah halnya. Macam tu juga apa? Baik, dalam tafsir bila kita rujukkan, di sinilah kita nampak bagaimana hebatnya bahasa dan kalimah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mentionkan satu perkataan. Perkataan itu ialah kadzalik. Satu perkataan dia. Tapi maksudnya apa kalau terjemah? Demikianlah halnya. Kata para ulama, demikianlah halnya seperti mana apa yang Zulkarnain buat pada kaum yang pertama dijumpa pada bahagian matahari terbenam tadi itu, maka dakwah yang samalah beliau ungkapkan di hadapan kaum yang tinggal dekat kawasan negara matahari terbit. Seperti mana dakwahnya secara terang-terang, siapa yang buat jahat aku akan azab, aku akan bagi siksa. Tapi kena ingat, siapa yang beriman dan beramal soleh, mereka ni akan dapat ganjaran syurga daripada Allah. Allah tak ulang perkataan itu, Allah tak ulang banyak-banyak. Allah cuma sebut kadzalik, demikianlah halnya. Demikianlah halnya. Sudah cukup, kata ulama tafsir, sudah cukup nak menunjukkan destinasi kedua itu jumpa kaum yang berbeza, tamadun yang berbeza, daripada kawasan orang kaya pergi kawasan yang primitif. Nampaknya siri dakwah Zulkarnain itu berterusan. Tuan-tuan sekalian, kita lihat demikianlah misi dakwah yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Nabi, kita tengok kan, seperti mana saya ceritakan tadi, latar belakang orang yang jumpa Nabi ni macam-macam. Orang kaya ada, saudagar-saudagar, pedagang-pedagang Quraisy yang hebat-hebat ada. Yang primitif, orang-orang yang susah, orang yang tak ada makan minum, dah lah mungkin kafir, kemudian susah pula. Yang kaya ada, yang susah ada. Tapi dakwah Nabi macam mana? Nabi tetap menceritakan sembahlah Allah, kemudian kena akui bahawa aku ini ialah pesuruh Allah. Zulkarnain gitu juga. Seperti mana dalam dakwahnya, Zulkarnain tak kira jumpa dengan orang kaya ke, jumpa dengan orang miskin ke, Zulkarnain tetap ceritakan tentang hal beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Ini asas dia. Walaupun tak ada perkataan itu kita jumpa, tapi Zulkarnain cerita kepada rakyat. Sama ada cerita pada negara orang susah ke, negara orang kaya ke, nak berjaya di dua je. Beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat. Misi yang kedua masih lagi konsisten nampaknya. Zulkarnain niatnya nak mendidik rakyat. Nak mendidik rakyat. Baik, destinasi pertama dan kedua ini, hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan matahari. Yang pertama tadi maghribasy syamsi, tempat matahari terbenam. Lokasi kedua yang primitif tadi kaumnya, Allah sebut matli'asy syamsi, ayat 90. Dia gini, kata ulama tafsir gini, pergerakan manusia ini pagi petang, dakwah yang dilakukan oleh Zulkarnain ke negara matahari terbenam, negara matahari terbit dan seumpamanya, nampaknya pergerakan perjalanan Zulkarnain yang dikaitkan dengan matahari ini, dia belajar daripada sejarah terdahulu.
Daripada sejarah siapa? Baginda Nabi Daud alaihi wassalatu wassalam. Kenapa pentingnya matahari dalam hidup kita ni? Selain daripada cahaya lah, kan? Kenapa surah Kahfi ni ajar kita ni apa penting matahari? Kan? Apa pentingnya matahari? Macam contoh hari ni kan Nabi sebut dalam hadis, sebaik-baik kamu menyaksikan matahari terbit ialah pada hari Jumaat. Nabi sebut cerita matahari. Kan tuan-tuan sekalian, kalau hari ini kita belajar daripada sirah Nabi SAW, Nabi dapat motivasi daripada sejarah terdahulu, daripada Zulkarnain. Zulkarnain dapat agen terdahulu daripada itu. Sudah tentu mengambil pengajaran daripada baginda Nabi Daud alaihi wassalatu wassalam. Kita buka dalam Al-Quran, surah yang ke-38, ayat yang ke-18. Inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil ashiyyi wal ishraq. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah jinakkan, kami telah takdirkan gunung-gunung boleh bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala bersama-samanya, bersama Nabi Daud. Maknanya Nabi Daud tasbih, gunung-gunung pun bertasbih bil ashiyyi wal ishraq, ketika matahari terbenam dan ketika matahari terbit. Kenapa zikir tasbih Nabi Daud? Nabi sebut tasbih dibalas ataupun disambut oleh gunung-gunung. Kami jadikan gunung-gunung ni, kata Allah dalam Quran kan, boleh respon. Contoh kalau sebut subhanallah, gunung-gunung boleh sebut subhanallah. Mana sahutan tasbih seorang Nabi disambut oleh gunung ni tadi. Bukan cerita tasbih sahaja, tapi Al-Quran meletakkan bil ashiyyi wal ishraq, ketika mana waktu petang, waktu matahari terbenam dan ketika matahari terbit. Daripada sini kita boleh faham kenapa zikir-zikir yang disusun oleh para ulama berdasarkan zikir Nabi SAW, dan juga mana-manalah sumber sekalipun, zikir ini banyak yang berkait dengan zikir waktu pagi, zikir waktu petang. Kan? Kenapa pagi, kenapa petang? Hatta kan kita baca maksurat sendiri pun, zikir maksurat kan, selepas subuh, selepas maghrib, ketika matahari terbenam, ketika matahari terbit. Dia ada kaitan dengan cerita ni. Kenapa dakwah Zulkarnain pergi ke tempat negara matahari terbenam, tempat negara matahari terbit? Hadirin sekalian, daripada sini kita nampak memuji Allah, zikrullah sangat berkait rapat dengan pergerakan matahari dalam hidup kita ni. Zikir waktu malam lepas maghrib, dalam doa-doa kita baca dalam zikir maghfurat itu, doanya sangat besar nilai dia. Begitu juga lepas subuh, zikir-zikir maghfurat lepas subuh ni. Jadi zikir 3 pagi, 3 petang, banyak macam tu lah. Tasbih 3 kali pagi, 3 kali petang. Baca apa lagi kita baca tu kan, penghulu istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Kenapa Nabi kata siapa yang baca 3 kali pagi, siapa baca 3 kali petang, tasbih ketika waktu matahari terbit, matahari terbenam. Kenapa? Sebab di situ ada satu nilai yang Masya Allah luar biasa, dia punya kelebihan-kelebihannya. Itu satu. Yang kedua, kenapa penggambaraan Zulkarnain bermula dengan matahari terbenam dulu, pergi tempat barat dulu, kemudian baru pergi ke bahagian timur? Ulama tafsir kata macam ni, sebab nampaknya waktu malam lebih dicintai Zulkarnain sebagai hamba Allah yang beriman, orang yang hampir dengan Allah. Sudah pasti waktu malam itu malam yang diisi dengan ibadah, lebih dicintai oleh Allah. Malam tu dia lebih suka. Kisah Nabi Nuh kita baca pula, inni da'autu qaumi laylaw wa nahara. Wahai Tuhan, aku dah dakwah kepada kaum aku malam dan siang. Didahulukan malam. Kisah Nabi Nuh didahulukan malam. Da'autu qaumi laylaw wa nahara. Aku dakwah kepada mereka malam dan siang. Boleh juga dia nak sebut, Al-Quran nak sebut aku berdakwah kepada siang dan malam. Orang Melayu kalau kita sebut biasanya siang malam lah. Siang saya bekerja, malam bekerja. Tapi baca dalam Al-Quran, malam dulu. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail. Malam kemudian siang, malam siang. Al-Quran mendahulukan malam. Kisah Zulkarnain, Allah mendahulukan tempat yang dia pergi itu apa? Tempat matahari terbenam. Kerana jiwa seorang pemimpin yang beriman, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala ini sangat mencintai oleh Allah Subhanahu wa taala kerana terlalu banyak ibadah yang dilakukan pada waktu malam.
Baik, kemudian yang berikut. Setelah mana kita cerita tadi kepentingan zikir pagi, petang dan seumpamanya, sambung lagi perjalanan Zulkarnain. Allah nyatakan dalam ayat yang ke-91 tadi, kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubara. Demikianlah halnya dan sesungguhnya kami mengetahui secara meliputi akan segala yang ada padanya. Tuan-tuan sekalian, ada maksud kenapa Allah sebut wa qad ahatna bima ladaihi khubara. Kami tahu, kami maha mengetahui apa yang dibuat. Lokasi kedua, checkpoint kedua ini, Allah nak bagi tahu kepada kita ni, Allah bagi tahu kepada kita, aku tahu apa yang dia buat. Segala apa yang dibuat, aku tahu. Nak menunjukkan apa ni? Keikhlasan yang dimiliki oleh Zulkarnain. Allah cerita mention ayat nombor 1 ni. Nombor 1 ni ada dua cerita. Satu, Allah ringkaskan, kadzalik, demikianlah. Maksud demikianlah, macam tu jugalah seperti mana dakwah yang dibuat pada lokasi yang pertama, checkpoint yang pertama, begitulah dakwah yang sama Zulkarnain buat pada checkpoint yang kedua. Kemudian bila sambungan ayat wa qad ahatna bima ladaihi khubara, demikianlah meliputi segala apa yang dibuat itu ada pada aku, kata Allah. Maknanya semua yang dibuat tu tak semua dia cerita. Kita tak tahu cerita banyak, kita cerita Zulkarnain sikit je kan. 30 tahun seorang raja yang boleh perintah barat dan juga timur, tapi Allah sebut apa? Sikit je kan. Kita bincangkan pada ayat 83, muqaddimah, intro kisah Zulkarnain. Qul sa'atslu alaikum minhu, sebahagian kecil je kan. Kalau kita fikir tuan-tuan sekalian, 30 tahun pemerintahan Zulkarnain, perintah 30 tahun dengan menguasai timur dan barat. Al-Quran cerita semuka je. Al-Quran cerita semuka je. Kita kalau baca tamadun tamadun Greek, tamadun Babylon, tamadun Mesir, beratus jilid buku dia. Beratus jilid. Tapi kenapa Al-Quran dalam kisah Zulkarnain, kerajaan yang memiliki dua tamadun, timur dan barat, bukan menguasai satu dua negara ni. Al-Quran cerita semuka je. Allah nyatakan, aku tahu apa yang dia buat. Menunjukkan apa? Nilai keikhlasan ibadah yang dimiliki oleh Zulkarnain. Sebab itu banyak kali para ulama tafsir pesan, jangan kita risau kalau buat benda baik orang lain tak tahu. Jangan kita risau kalau buat baik orang lain tak tahu. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala takkan sia-siakan walau sekecil mana pun kebaikan yang kita buat. Tak usah risau. Zulkarnain mendidik rakyat, tak ada cerita pasal dunia pun. Kamu beriman, kamu takut azab Allah. Kamu beriman, cerita hari akhirat. Tak ada cerita dunia pun. Dunia ni kamu boleh cari sendiri. Kamu nak makan apa dan sebagainya, adalah ada punya rezeki masing-masing. Tapi yang nak cerita selamat hari akhirat ni, kamu kena beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Jadi kesimpulan ayat 91, Allah puji tindakan Zulkarnain dalam berdakwah. Sama je, pergi jumpa orang kaya ke orang miskin ke, cakap benda yang sama. Dan semua yang dilakukan itu ada dalam pengetahuanku, kata Allah. Sambung lagi, thumma asba'a sababa, diulang kali yang ketiga. Ayat 89, ayat 85, 89, 92. Tiga kali Zulkarnain meneruskan lagi fa'atba'a sababa. Dan nombor 2 tadi apa? Berpatah balik menurut jalan yang lain. Terjemahan dia gitulah. Tapi kalau ikut dari maksudnya, Zulkarnain mengambil langkah-langkah perlu untuk pergi ke lokasi yang berikut. Dan sudah pasti bila lokasi berbeza, keperluan berbeza, dan ada perkara yang cukup berbeza dengan lokasi satu, lokasi itu. Baik, lokasi ketiga ni apa dia tuan-tuan sekalian? Allah nyatakan, hatta idza balagha bainas saddain wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan, tempat yang ketiga ni macam mana? Sehingga apabila Zulkarnain sampai di lokasi antara dua gunung, dia dapati di sisinya satu kaum yang hampir-hampir mereka tidak dapat memahami perkataan. Lokasi ketiga, pergi ke satu gunung, antara dua gunung ni, dan kaumnya, kita tengok format cara Quran bercerita sama, standard.
pergi kat mana, kemudian kaum dia macam mana. Yang ini orang kaya, yang ini primitif, orang susah. Kali ini yang ketiga pula. Yang ketiga ni macam mana? Sehingga kata Allah, saya ulang balik maksud ayat 63, bila sampai bainas saddain, antara dua gunung, tuan-tuan, antara dua gunung. Ini banjaran. Kalau kita baca dalam buku sejarah yang masyhur tu kan, Abul Kalam Az-Zad. Saya ada buku dia tu. Abul Kalam Az-Zad ni menceritakan, dia kata satu banjaran Caucasus, Caucasus, C-A-U-C-A-S-U-S, Caucasus, ada dekat sepadan antara Turki, bahagian-bahagian utara Turki tu kan, menghadap Laut Hitam dan seumpamanya. Dekat situ, dia kata ada satu kaum yang hampir-hampir mereka tidak dapat memahami perkataannya. Zulkarnain pergi ke tempat antara dua gunung, dan antara dua gunung itu penempatan satu kaum, dan kaum ni pula la yakaduna yafqahuna qawla. Mereka ni kalau bercakap tak difahami maksudnya. Kalau bercakap tak difahami maksudnya. Ada riwayat lain, qiraat lain, bukan riwayat, qiraat. Kalau kita baca Quran, ada satu lagi disiplin ilmu namanya qiraat. Saya tak mahir dalam bidang tu lah, tapi dalam tafsir sebut antara ilmu qiraat dalam qiraat yang lain, dibaca la yakaduna yufqahuna qawla. Yang ni yang dalam mushaf kita ni la yakaduna yafqahuna qawla. Dalam riwayat qiraat lain la yakaduna yufqahuna qawla, difahami. Kalau yafqahun memahami, kalau yufqahun difahami. Kita ni hari ni kan, untuk makluman kita bersama, baca Quran ni, baris-barisnya, sebutan panjang pendek kita dapat daripada mana ni? Riwayat Hafs an Asim. Hafs an Asim, ni bacaan kita ni. Ada riwayat bacaan-bacaan yang lain yang jarang kita dengar. Jadi kenapa berbeza? Sebab begitu juga kaedah bacaan yang diajar oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi SAW. Saya nak ringkaskan macam ni. Ayat 63, la yakaduna yafqahuna qawla. Ada maksud mereka kalau bercakap Zulkarnain tak faham, dan kalau baca la yakaduna yafqahuna qawla, dan apa yang Zulkarnain cakap mereka pun tak faham. Saling tak faham. Ada masalah komunikasi kat sini. Ada masalah komunikasi. Zulkarnain nak cakap pun mereka tak faham. Hidup antara dua gunung ni kan. Tapi kalau orang-orang dekat kawasan sini nak bercakap pun Zulkarnain tak faham. Macam mana pula jadi begitu? Sebab ialah tempat yang berbeza, tamadun berbeza. Macam kita lah kan, pergi satu negara, kalau bahasa Inggeris boleh cakap, boleh lah. Ada setengah negara kita cakap bahasa Inggeris tak faham. Dia nak cakap bahasa apa contohnya kan, mungkin bahasa Turki ke, dia nak cakap bahasa Inggeris, bahasa Turki kita tak faham, kita nak cakap bahasa Inggeris dia tak faham, sama-sama tak faham. Menarik ya tuan-tuan tengok. Allah sebut ada masalah komunikasi ni dekat lokasi ketiga ni. Masalah ke tempat ketiga ni, Zulkarnain jumpa masalah komunikasi. Dia nak cakap, orang kat situ tak faham, orang kat situ nak cakap pun Zulkarnain tak faham. Tapi ajaibnya Al-Quran, bila baca ayat yang ke-94, qalu ya dzal qarnain inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan 'ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Sadaqallahul azim. Kita sampai kepada plot cerita makhluk bernama Ya'juj dan Ma'juj. Tiba-tiba mereka berkata, wahai Zulkarnain, sesungguhnya kaum Ya'juj dan Ma'juj sentiasa melakukan kerosakan di bumi. Setujukah kiranya kami menentukan sejumlah bayaran kepada kamu dari hasil pendapatan kami, dengan syarat engkau binakan sebuah tembok di antara kami dengan mereka? Tadi kita baca ayat 93, ada masalah komunikasi. Zulkarnain cakap mereka tak faham, mereka nak cakap pun Zulkarnain tak faham. Tiba-tiba Al-Quran cerita mereka berkata, mereka ni siapa? Penduduk kawasan antara dua gunung ni. Menariknya,
Kalau hari ni tuan-tuan sekalian, kita pergi ke kawasan-kawasan belah-belah Mongolia, belah-belah kawasan Turki, antara dua gunung, celah gunung ni kan ada, dia orang duduk situ kan. Macam mana keadaan ekonomi mereka? Sudah pastilah tak sekaya orang duduk bandar. Itu satu. Yang kedua, tadi Al-Quran kata mereka ni ada masalah komunikasi. Tiba-tiba dia boleh sebut wahai Zulkarnain. Wahai Zulkarnain. Macam mana pula boleh panggil Zulkarnain? Mana pula dia tahu orang ni Zulkarnain? Daripada mana pula dia dapat tahu yang datang ni Zulkarnain? Sudah pasti ulama tafsir kata berdasarkan pakaian ataupun yang didapati pada batang tubuh Zulkarnain ini. Yang nama dia Khorash kalau dalam kitab tu kan, Cyrus the Great. Kat mana orang tahu dia ni Zulkarnain? Pakaian dia ataupun dia punya apa dia panggil simbol dia sebagai raja lah. Jadi bila kat situ dipanggil wahai Zulkarnain. Ada riwayat kata pula walaupun mereka ini saling tak memahami, namun bahasa yang mereka gunakan pada waktu itu ialah bahasa isyarat. Boleh faham tak bahasa isyarat dalam dunia ni? Paling senang bahasa isyarat. Pergi satu negara yang kita tak boleh communicate dengan rakyat dia kan, kita tanya dia guna bahasa isyarat. Bahasa isyarat ni bahasa yang paling senang dalam dunia. Ada riwayat kata macam tu. Mereka gunakan bahasa isyarat. Tak apalah tu. Tapi yang penting, kedatangan Zulkarnain pergi ke satu tempat, kata dalam setengah buku sejarah kata macam ni, kawasan gunung ni umpama macam dia tengok kerang yang terbuka, shell kerang yang terbuka tu kan, kerang. Ada gunung, satu lagi gunung, tengah-tengah situlah mereka tinggal. Dia kata wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj ini sentiasa melakukan kerosakan di bumi. Tiba-tiba muncul satu makhluk yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Kahfi. Inilah sekali kita jumpa dalam surah Al-Kahfi. Lepas ni dalam surah sebelumnya itu surah Al-Anbiya. Ya'juj dan Ma'juj, makhluk perosak. Tuan-tuan sekalian, dia ni siapa? Manusia. Daripada perkataan ajja. Orang yang belajar bahasa Arab ni, dia kena akan tengok Ya'juj dan Ma'juj ni asal perkataan dia apa? Kan? Apa asal dia? Alif, hamzah, jim. Jim tu ada sabdu. Kita baca ajja. Ajja ni apa? Percik. Ya'juj Ma'juj ni daripada perkataan percik. Apa kaitan dengan makhluk perosak pula? Ulama tafsir kata lagi yang berkaitan dengan bahasa, mereka ni suka memulakan permusuhan. Kacau orang, rosakkan negara orang, hancurkan keperluan negara orang lain. Itulah kerja mereka. Banyak melakukan kerosakan. Sebab itu disebutkan dalam bahasa Inggeris Gog and Magog. Gog, G-O-G. Ataupun sekali lagi kalau kita baca sejarah Mongol Tatar, ini semua sebahagian daripada Ya'juj Ma'juj. Mongol dan juga kerajaan Tatar. Tuan-tuan sekalian, mereka akan cerita macam ni. Mereka akan cerita kaum yang duduk antara dua gunung ini mengadu kepada Zulkarnain. Kenapa boleh mengadu? Sebab watak Zulkarnain ini kan disebutkan tadi kan, suka mudahkan orang, suka menyantuni orang. Jadi pergi kat mana pun orang senang nak mengadu. Wahai raja, kami nak minta bantuan. Dan nampaknya bantuan ini bukan bantuan yang kecil-kecil ataupun bantuan yang minta pertolongan yang biasa-biasa, tapi mereka merayu, boleh tak binakan untuk kami penghadang satu tembok, sebab masalah kami ni masalah yang sangat besar, masalah yang sangat serius. Kami sedang menghadapi makhluk perosak yang bernama Ya'juj dan Ma'juj. Dalam sejarah Nabi SAW, Nabi ada cerita berkaitan dengan satu hadis. Kalimah itu bermula wailul lil arab, qad radima Ya'juj wa Ma'juj. Nabi satu hari tidur di rumah isteri Nabi SAW. Nabi tidur kan, tiba-tiba Nabi bangun daripada tidur, Nabi terus sebut wailul lil arab, binasalah orang Arab, rosaklah orang Arab. Qad radima Ya'juj wa Ma'juj. Nabi kata sesungguhnya tembok ataupun lubang Ya'juj, tembok yang menghalang Ya'juj dan Ma'juj ni telah pun terbuka,
dan wahallaqa bainal asba'in. Nabi telah buat isyarat macam ni. Jari telunjuk dengan ibu jari begini. Maknanya lubang tembok yang dibina telah terbuka sebesar ini waktu itu. Tembok yang dibina itu telah terbuka sebesar ini. Ringkaskan cerita tuan-tuan sekalian. Ini cerita tembok ni kan. Kita belum cerita tembok nak bina macam mana. Tapi zaman Nabi SAW telah berikan isyarat tembok yang dibina oleh Zulkarnain itu telah pun terbuka. Dah berjaya ditembus. Baik, kita baca dulu kisah ni. Allah nyatakan nak bina tembok ni kan, nak bina tembok. Kami minta bantuan wahai Zulkarnain nak berhadapan dengan makhluk perosak. Kami dah tak tahan lagi dah. Kami dah tak tahan. Sebab dalam kisah ini masyarakat ataupun kaum yang tinggal di kawasan pergunungan ini, mereka mengadu, tolonglah binakan tembok bagi kami. Dan menariknya ayat 94 ini permintaan yang dipohon oleh kaum ini bukan permintaan begitu aja. Tapi mereka kata apa? Mereka boleh keluarkan belanja. Kami akan keluarkan modal kami, duit kami wahai Zulkarnain, kamu buat aja. Minta bantuan. Bayangkan macam mana orang yang duduk dekat kawasan antara dua pergunungan yang tak difahami bahasa pada peringkat awal tadi, boleh minta Zulkarnain buatkan tembok penghadang supaya makhluk perosak tu tak boleh masuk kawasan mereka. Duit kami ada. Ini orang kaya ni. Kan orang kaya. Kan duit kami ada ni bukan nak buat rumah tuan-tuan sekalian, bukan nak buat rumah, bukan nak buat projek kecil-kecil kat kampung ni. Nak buat satu tembok menghadang antara dua gunung. Bayangkan hari ni kalau orang nak buat kepung antara dua gunung ni, buat apa? Buat empangan. Hari ni kalau kita baca tentang kan dam ataupun tembok apa antara dua gunung kan, buat apa? Empangan. Projek empangan ni bahasa mudah dia apa? Kepung antara gunung. Projek buat empangan ni berapa lama? Kan berapa lama? Kita baca sejarah Sarawak kan buat empangan bakun. Negara-negara dekat dunia buat empangan ni projeknya berapa tahun buat. Kan kenapa nak kepung gunung ni? Kan ini bukan buat tembok antara rumah dengan rumah, nak kepung gunung. Ini permintaan mereka, maknanya projek mega yang berlaku pada waktu itu. Projek mega ni tuan-tuan sekalian berlaku pada bila ni? 539 sebelum Masihi. Lama dah. Kan projek-projek mega. Jadi kami akan keluarkan belanja wahai Zulkarnain, kami minta tolong aja buatkan. Duit kami ada. Baik. Kita tengok macam mana jawapan Zulkarnain. Qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Nah, Zulkarnain jawab, apa responnya? Dia jawab, kekuasaan dan kekayaan yang Tuhanku jadikan aku menguasainya lebih baik daripada bayaran kamu ada. Oleh itu, bantu aku dengan tenaga kamu beramai-ramai. Aku akan bina antara kamu dengan mereka sebuah tembok penutup yang kukuh. Bahasa mudahnya Zulkarnain nak beritahu, kami tak perlukan duit kamu wahai rakyat. Kamu nak minta buat tembok tadi tu kan, kamu kata kamu nak keluarkan duitnya, kami akan buat. Kata Zulkarnain, kekuasaan dan kekayaan yang Tuhan jadikan aku menguasainya, yang aku dah dapat hari ini, lebih baik daripada bayaran kamu. Simpanlah duit kamu tu. Oleh itu, yang aku minta satu je, tolong bantu aku dengan tenaga kamu beramai-ramai. Semua kena tolong aku ni. Aku akan binakan antara kamu dengan mereka nanti sebuah tembok penutup yang kukuh. Projek tu lulus serta-merta. Yang diluluskan. Saya cerita pada kuliah yang lepas, perkataan sadda, penutup ayat 94 berbeza dengan penutup ayat 95. Sadda kata kaum tu tadi, tolong binakan kami ni tembok. Ayat 95 radma, kata Zulkarnain, kami akan binakan kamu penghadang. Rakyat nak tembok, pemimpin luluskan projek penghadang. Beza. Allah tak sebut dalam ayat 95 kan, kalaulah projek yang sama diminta oleh rakyat tadi tu, Zulkarnain respon, aj'al bainakum wa bainahum sadda. Kamu nak tembok kan? Okey, aku buat tembok. Tapi rakyat kata, kami nak tembok. Okey, kami luluskan, duit kamu simpan, aku nak buat penghadang. Kita dah ceritakan macam mana hebat dan utuhnya radma ni tadi.
ada satu tafsiran yang lain. Kalau kita ambil seni kepimpinan kan, seni kepimpinan, kenapa rakyat minta sadda pemimpin bagi radmah, diluluskan benda yang lain? Tuan-tuan sekalian, pemimpin ada hak, pemimpin ada hak kan, walaupun kita contoh jumpa dengan wakil rakyat lah, jumpa MB, jumpa PM, jumpa wakil rakyat, kami nak projek sekian-sekian, adakah semuanya 100% diluluskan macam itu? Mungkin kita minta projek A sekian-sekian, adalah dia punya term dia, tapi bila diluluskan, oh ada benda yang ditambah, ada benda yang dikurang. Itu hak pemimpin lah. Kita nak buat jabatan besar mana, tapi bila sampai kepada peringkat yang dirunding, oh macam ni yang diluluskan. Kenapa? Sebab pemimpin dia ada lihat benda lain. Kita nampak tempat kita aja kan. Pemimpin ni dia kena tengok view dia banyak. Jadi perkataan sadda yang diminta tapi yang diluluskan oleh Zulkarnain radmah. Menariknya, orang yang duduk kat kawasan gunung ni, mereka orang kaya. Mereka orang kaya, tuan-tuan sekalian. Tapi Zulkarnain kata, duit tu kamu simpan lah, yang Allah bagi pada aku ni jauh lebih baik. Duit kamu simpan. Cuma kami minta, aku minta tolong aku. Kamu ni tenaganya banyak, tolong aku. Baik, apa secara ringkas, tuan-tuan sekalian, saya tutupkan sampai 96-97 ni. Allah nyatakan, atuni zubaral hadid hatta idza sawa baina as-sadafain qala anfukhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrigh alaihi qitra. Allah Subhanahu wa taala nyatakan ayat 96, bawa kepadaku ketul-ketul besi. Ada terjemahan lain, bawa kepada aku ni kepingan-kepingan besi, sehingga apabila dia terkumpul separas tinggi menutup lapangan antara dua gunung. Tuan-tuan sekalian, ada dua gunung. Dia minta kepada rakyat dia, tolong bawa kepingan-kepingan besi, sehingga akhirnya dua gunung ni susun kepingan besi sampai setinggi gunung. Masya Allah, berapa ributan besi yang nak dibawa tu kan, setinggi gunung, sama paras. Maksud ayat ni, sama paras dengan gunung. Bainas sadafain hatta idza sawa bainas sadafain. Kamu kena susun besi-besi ni sampai setinggi gunung kiri kanan tu tadi. Dah siap semua tu, kita tengok macam mana teknologinya. Qala anfukhu, kamu tiup. Tiup dengan alat-alat kamu. Nak tiup apa ni? Sehingga apabila menjadi merah menyala seperti api, besi tu tadi kamu dah susun kepingannya sampai tinggi dua gunung, tiup besi tu. Nak tiup pakai apa? Pening kita fikir teknologi zaman tu. Ada dah 500 tahun sebelum Masihi ni kan, 2021 kan, tambah lagi 500 tahun, maknanya 2500 tahun punya cerita ni, teknologi zaman itu. Kamu tiup kan, ada tiup besi tu. Tengok ayat dalam Quran ni kan, tiup dengan alat-alat kamu, sehingga akhirnya besi tadi tu nanti bila dah jadi merah menyala seperti api, bawa tembaga cair supaya aku tuangkan atas dia. Hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrigh alaihi qitra. Ambil kepingan besi, susun, dah susun sama rata dengan dua gunung kiri kanan tu, kamu tiup besi ni sampai panas merah menyala, curahkan tembaga. Tuan-tuan sekalian, wah ini satu teknologi ajaib zaman Zulkarnain. Sangat pelik. Hari ni tuan-tuan sekalian, kalau baca buku yang ditulis oleh para ulama, ahli sejarawan dan seumpamanya kan, negara yang paling banyak sumber besi ni antaranya Azerbaijan. Azerbaijan, kawasan situ lah, belah utara Turki dan seumpamanya, besi, tembaga. Dan nampaknya tempat yang Zulkarnain pergi tu, banjaran Kaukasus, gunung, kemudian negara Azerbaijan sekitar itu, sampai sekarang geografi telah membuktikan memang kawasan situ banyak besi sampai sekarang. Besi, tembaga. Kita fikir dari segi teknologi, macam mana Zulkarnain boleh kerahkan rakyat dia untuk nak buat projek mega ni sebegitu hebat, sehingga dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala teknologinya. Famasta'u ay yazharuhu wa mastata'u lahu naqba. Maka dengan siapnya projeknya nanti, mereka tidak akan dapat memanjat tembok itu, dan mereka juga tak dapat nak menebuknya. Nanti dah siap projek ni, kata Zulkarnain, wahai kaum yang tinggal antara dua gunung,
kamu dah siapkan kepingan besi, dah tiram dengan tembaga, sangat kukuh. Besi tuan-tuan sekalian, tebal ke kawasan itu. Bila dah siap nanti, mereka tak boleh nak tebuk gunung ni, besi tembok ni, dan mereka tak boleh panjat. Ujungnya cepat-cepat Zulkarnain tutup projek tu tadi secara ringkas. Ayat 98, qala hadza rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Ayat 98, tuan-tuan sekalian, setelah itu Zulkarnain berkata, semua ni rahmat daripada Tuhanku. Tak usah nak cerita kagum ajaib dengan projek aku ni. Kita kata tadi kan hebat-hebat kerajaan ni tadi. Zulkarnain cepat-cepat tutup dengan kata apa? Semua ni rahmat daripada Allah. Tak usah kamu nak cerita kebanggaan aku, kehebatan aku, tamadun aku buat. Semua rahmat daripada Allah. Dalam pada itu, apabila sampai nanti janji daripada Tuhanku, dia akan jadikan tembok itu hancur lebur. Dan adalah janji Tuhanku itu benar. Kamu tak usah bangga sangatlah dengan apa yang kamu buat ni, wahai penduduk yang duduk kat kawasan antara dua gunung. Kami akan buat, kita dah siap dah projek ni. Dan walaupun nampak macam hebat, tapi ini semua dengan izin Allah. Kamu tak usah nak pelik sangatlah. Dan semua ni dengan rahmat Allah. Dan kamu kena ingat, satu masa nanti tembok yang kita dah bina setinggi gunung ini, sampai satu masa nanti Allah takdirkan, dia akan musnah. Dia akan rata balik. Ja'alahu dakka. Dia akan rata balik. Dia akan musnah. Yang aku buat ni takkan kekal buat selama-lamanya. Jadi ini di antara kata-kata Zulkarnain berhadapan dengan kaumnya. Jadi tuan-tuan sekalian, apa yang diungkapkan itu nak mengajar rakyat, jangan agungkan sangat kekuasaan aku, kerajaan aku ni. Yang kita perlu agungkan ialah kekuasaan Allah, rahmat daripada Allah. Jadi dia punya tema dia apa? Zulkarnain tetap istiqamah mengajak rakyat membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka rumusannya para ulama kata, sehebat mana pun kamu rasa ajaib dengan kisah pemuda, kamu rasa ajaib tentang kisah pemilik kebun, keajaiban Nabi Khidir dalam mengajar Nabi Musa benda yang pelik-pelik, keajaiban Zulkarnain buat projek mega yang hebat pada waktu itu, tapi ujungnya kamu kena letakkan keajaiban dan segala kekuasaan itu semuanya daripada Allah. Jadi itu dia punya rumusan dia. Semua tu dengan izin Allah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Tema surah Kahfi. Semua yang berlaku itu dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Tak ada kekuatan bagi Zulkarnain buat benda ni semua, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat belajar sesuatu daripada kisah ini. Dan untuk akan datang, insya-Allah nanti kita akan sambung rumusan penutup surah Al-Kahfi ini bagaimana. Dah habis empat cerita, dan surah ini ditutup dengan pengajaran. Kalau surah Al-Kahfi yang Nabi sebut 10 ayat pertama ada fadilat dia, begitu juga dengan fadilat kita baca ataupun menghafal 10 ayat yang terakhir pun ada fadilat juga. Mudah-mudahan kita dapat manfaat. Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua, masukkan kita dalam kalangan hamba-hamba yang sentiasa mendapat syafaat dan rahmat dengan Al-Quran. Dan semoga surah Al-Kahfi yang kita baca ini menjadi cahaya bagi kita di dunia, dalam kubur, dan bila bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Setelah itu dahulu, mudah-mudahan kita dapat manfaat. Aqul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Wahai Tuhan kami, ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, berikan manfaat pada ilmu yang telah Kau ajarkan kepada kami. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.